Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni. Kitab Syarah Sahih Muslim, dan kita masih bincang hadis yang ke-7 ni, hadis ke-7. Kita bincang contoh iktibas dalam hadis lah. Maksudnya ada ringkasan pada ayat Quran dah. Al-Quran tu diringkaskan ataupun ditambah yang lain lah. Diktibas. Jadi sekarang ni, jadi dari segi bahasa gini lah. Jadi dalam hadis tu dia buat cool dah. Dalam istilah inbalaghah panggil iktibas. Di setengah-setengah hadis tu dia tambah wa. Persoalan pertama tu bicara bab wa lah. Dah. Jawapan pada persoalan pertama kita bicara wa atah lah, macam-macam ada. Ada 3 pendapat dah. Iktibas. Berbagai masalah yang maksudnya kurang dah pada ayat Quran tersebut yang digunakan dalam hadis ni. Sekarang ni kita nak jawab persoalan yang kedua. Pasal asbabun nuzul dah. Asbabun nuzul ni bicaranya sebelum ni ceritanya ayat Quran ni ayat Quran yang sebut kuliah ahli kitab turun pada peristiwa orang Kristian Najran, orang Kristian daripada Najran yang telah berada di kekuasaan Islam pada tahun 9 Hijrah. Waktu kuliah ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana waktu lah. Tapi dalam hadis riwayat Abu Sufyan ni dia cerita soalan ayat Quran itu jugalah. Tapi pada tahun 9 Hijrah ke 7 Hijrah lah. Sebelum penaklukan Mekah lah. Selepas perjanjian Hudaybiyah. Soalan ayat Quran itu awal lagi. Bukan asbabun nuzul tu nak. Tu ada perbincangan. Okey, hari kita nak bincang ni lah. Okey, hadis ke-7 ni. Jawapan kepada persoalan kedua. Berapa jawapan juga telah diberikan oleh para muhaddisin, ulama-ulama hadis dan mufassirin, ulama-ulama tafsir kepada persoalan kedua. Antaranya ialah pertama, mungkin ayat ke-64 surah Ali Imran itu turun 2 kali. Sekali sebelum atau tidak lama selepas berlakunya peristiwa perjanjian damai di Hudaybiyah. Dia kata tu dekat lah lepas perjanjian Hudaybiyah tu ayat Quran tu Nabi pun tulis dari surat dia beri kepada Syaraqul. Dan sekali pula turun selepas pembukaan Mekah. Pendapat ni kata 2 kali turun ayat Quran. Walaupun Hafiz Ibn Hajar menganggap jawapan ini agak tidak munasabah lah. 2 kali turun apa je tak. Pendapat kedua tak. 80 ayat di permulaan surah Al-Imran yang dikatakan turun sehubungan dengan kedatangan rombongan Nasran Najran ke Madinah pada tahun ke-9 Hijrah itu pada hakikatnya adalah suatu keliruan. Pendapat kedua kata asbabun nuzul. Ini pun masalah juga, setengah orang pergi kemah-kemih ni. Jadi masalah juga. Asbabun nuzul tu seolah-olahnya pada peristiwa tahun ke-9 Hijrah lah. Pasal Nasrul Najran. Pendapat kedua kata tak betul tu dah. Nabi pada tahun 9 Hijrah tu ayat Quran tu dah. Yang sebetulnya tidaklah sampai 80 ayat. Ayat ke-64 itu tidak termasuk dalam ayat-ayat yang turunkan pada tahun ke-9 kata. Bukan sekaligus 80 ayat lah. Turun berecek jugalah. Sikit-sikit turun. Ayat yang tepat hak peristiwa kuliah ahli kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana tu bukanlah turun pada tahun ke-9 Hijrah. Malah ia telah turunkan sebelumnya lagi atau tidak lama selepas peristiwa perjanjian Hudaybiyah lagi je. Jadi turun tu dekat dengan perjanjian Hudaybiyah. Sebab itu Nabi tulis dia surat dia ayat Quran tersebut dah. Jadi kata-kata Ibn Ishaq dan orang yang sependapat dengannya bahawa 80 ayat lebih bid'un wa samanin. Lebih 80 ayat di permulaan surah Al-Imran diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah sehubungan dengan kedatangan rombongan Nasrul Najran ke Madinah itu tidaklah mahfuz. Tidak terjaga hadis itu dan waham, ada kesilapan lah sebenarnya. Jadi tidak kemah, jangan pergi kemah-kemih. Sebab nuzul ni sebagai panduan itu sikit boleh, tetapi kalau kita tengok sini ada selara sikit kena. Jangan pergi kemah-kemih lah. Yang ketiga, mungkin juga rombongan Najran, orang Kristian daripada Najran tu telah datang ke Madinah 2 kali. Sekali sebelum berlakunya peristiwa perjanjian damai di Hudaybiyah.
Dan sekali lagi pula datang pada tahun ke-9 Hijrah ni. Ayat ke-64 itu telah diturunkan sehubungan dengan mereka sebelum peristiwa perjanjian damai di Hudaybiyah lagi. Peristiwa mubahalah yang tersebut dalam ayat ke-62 surah yang sama juga mungkin telah berlaku pada kedatangan pertama mereka lagi dah. Bukan hak kedua. Jadi hak ni hak pertama lagi kata dia. Tak tahulah kuat setara mana, tapi ada pendapat tu lah dia kata sebelum lagi perjanjian Hudaybiyah ni. Pada tahun ke-6 Hijrah tu sebelum tu lagi dah. Jadi ada dah ayat tu turun dah. Okey, pendapat yang keempat, ketika Nabi SAW mengutuskan surat pertamanya kepada Heraklius, ayat ke-64 surah Ali Imran itu belum lagi turunkan lagi. Dah ayat qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana. Kemarilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, tak tunggu lagi. Pada surat pertama Heraklius tu tak tunggu lagi. Tapi sebagai ilham daripada Allah, ayat itu telah pun terkeluar dari mulut baginda dan tuliskan dalam surat kepada Heraklius. Jadi sebenarnya bukan ayat Quran tu. Mula-mula tu Nabi telitah ilhamnya. Berapa lama kemudian ia turunkan oleh Allah sebagai wahyu Al-Quran sesuai dengan apa yang telah diilhamkan kepada baginda sebelum itu. Jadi serupa dia. Cuma tanda kul dah. Sebelum tu Nabi pakai ya ahli kitab saja dah. Ya ahli kitab ni pakai kul so lagi dalam Quran sebut dah. Ini pendapat keempat lah. Keadaan seperti ini dipanggil muwafaqah, iaitu bersesuaian kata-kata atau ungkapan seseorang dengan Al-Quran yang diturunkan kemudian. Jadi muwafaqah sesuai dengan Al-Quran dah. Jadi jika apa yang disebutkan dan diungkapkan oleh Sayyidina Umar sebelum diturunkan beberapa ayat Quran dan kemudiannya turun ayat Quran yang lafaznya betul-betul sama atau hampir sama dengan apa yang telah disebutkan atau diungkapkan oleh Sayyidina Umar, maka apa peliknya jika keadaan seperti itu berlaku pada Rasulullah SAW sendiri ni. Jadi Umar Al-Khattab ni banyak juga dikatakan dia muwafaqah dengan Al-Quran lah. Dia suruh isteri Nabi pakai tutup aurat dah. Pakai hijab ke apa. Tutup ataupun jadi ada ayat Quran tu khusus ya. Jadi banyak perkara lah nak Umar Al-Khattab nak jadi sungguh dah. Jadi turun ayat Quran seolah menyokong dah muwafaqah dengan pendapat Umar atau kata-kata Umar dah. Nabi sama telah lagi kata dah. Tersebut dalam beberapa riwayat yang sahih muwafaqat Umar dengan Al-Quran yang diturunkan kemudian. Jadi Umar ni ada kitab khusus bincang pasal muwafaqat Umar dengan Al-Quran. Antara lainnya ayat hijab. Ayat tentang tawanan perang Badar. Perang Badar ni Nabi ni Abu Bakar nak suruh bayar jizyah juga bayar pasal lah dah ataupun ajar macam-macam lah cara dia ajar anak belajar dia sebagai jadi guru dah. Baru boleh lepas ni. Sedangkan Umar kata tak ada pedah dah bunuh-bunuh lepas ni jahat kepala pengak ni. Gitulah. Tapi ayat Quran itu seolah-olah menyokong Umar. Tapi dimaafkan Allah dan Rasul Nabi tu telah waktu segitu dimaafkan gitulah dah. Dan ayat yang melarang Nabi SAW menyembahkan jenazah kepada orang-orang munafik ni. Ada juga seolah ada bahalah ulama bahas tentang Nabi semaya pada Abdullah bin Ubay. Nah, bapa munafik tu dah. Ada kata tak betul riwayat tu, ada kata macam-macam lah, ada kata sokolah ramah ulama kata tak kritik lah seolah betul Nabi nak semaya dah kepada munafik jenazah. Tiba tu ayat Quran menyokong Nabi lah. Menyokong Nabi, menyokong Umar tak sokong Nabi gitu lah lebih kurang lah. Okay, yang kelima dia. Pendapat kelima, ramai juga para ulama tidak bersetuju dengan pandangan keempat yang dikemukakan di atas. Kerana jika benar begitu maka ia berarti ayat ke-164 surah Al-Imran pada ketika diutuskan oleh Rasulullah kepada Heraklius masih belum merupakan Al-Quran lagi pada masa itu dah. Ayat ke-164 lah. Bukan 164 lah. Sedangkan hampir semua ulama termasuk Imam Bukhari sendiri mempercayai ia adalah ayat Quran dah. Malah mereka telah mengeluarkan hukum tentang keharusan memegang, menanggung dan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk atau berjunub atau berhid berpandu ke hadis Heraklius ini. Jadi itulah heboh sikit mazhab kita dah. Imam Bukhari ni dan ulama-ulama sependapat dengannya mengatakan Al-Quran ni orang junub pun tak berwuduk, kau junub sekalipun, berhid sekalipun boleh pegang Quran dah. Boleh pegang, bukan baca ni, pegang Quran pun boleh dah, mushaf Quran dah. Jadi jadi hadis ni lah alasannya.
Jadi alasannya ialah Heraklu tidak lebih baik dan lebih ataupun tidak lebih mulia daripada orang Islam. Nah, Heraklu dah lah tak semaya bel. Sunat pun dak dah. Kristian masa tu tak sunat dah. Orang Arab dengan orang Yahudi je sunat kan. Jadi orang Islam hak begitu mulia pun mestilah lebih mulia daripada Heraklu dah. Orang Heraklu tak ada air semaya ke apa pegang Quran tersebut. Ayat Quran tu lah. Ada ayat Quran tersebut lah. Dalam surat Nabi tu ada ayat Quran tersebut dah. Berhujah dengan hadis ni lah. Kalau Nabi SAW tidak mempedulikan Heraklu yang tentunya tidak berwuduk dan tidaklah mengangkat hadas besar. Dah memegang dan membaca Quran yang ayat tersebut. Pegang surat tu, dia pegang ada mungkin dia jamuh tempat tulisan tersebut dah. Maka orang Islam yang tidak berwuduk ataupun dalam keadaan berjunub atau datang boleh haid lah ni. Itu lebih-lebih lagi lah boleh memegang dan membacanya. Ini mengikut pendapat Imam Bukhari dan ulama sependapat dengannya. Lantaran baginda juga pernah bersabda, Subhanallah innal mu'min la yanjus. Bermaksud Subhanallah, maksudnya Allah, sungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Hadis Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Itu perbahasa lah, nak pergi hak mana ikut lah. Tapi kalau kita keadaan terdesak, tak boleh lah. Nak akad Quran duduk bawah, tak ada air semaya bukan dia. Kena selamat Quran dulu lah. Pertama kita tahu ada khilaf. Ada pendapat yang kira kuat jugalah. Imam Bukhari kata tak wajib ambil air semaya, pergi Quran dah. Untuk semua perbincangan di atas dilihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 39, Tafsir Ibn Katsir jilid 1 muka surat 343, 371 hingga 372, jilid 2 muka surat 347. Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 114 hingga 115, Kashful Bari jilid 1 muka surat 532 hingga 534. Di antara prosedur dan adab surat menyerat. Daripada hadis ini juga para ulama telah menyimpulkan bahawa antara adab menulis surat rasmi ialah dengan mendahulukan nama pengirim terlebih dahulu. Jadi wajib daripada siapa-siapa suratnya. Walaupun demikian terdapat ramai juga di kalangan ulama yang tidak menetapkan prosedur sedemikianlah. Tak seperti surat Nabi lah. Justru mereka juga mengharuskan nama penerima ditulis terlebih dahulu. Boleh ikut. Keharusan sebegini diputuskan oleh mereka berdasarkan contoh-contoh surat pada para sahabat yang didapati mendahulukan nama penerima daripada pengirim. Jadi sahabat pun tidak rigid lah. Walaupun Nabi tulis nama Nabi, baru tulis nama Heraklu. Tapi sahabat tu tidak gitu dah. Ada sahabat guna penerima dulu, barulah daripada siapa-siapa dah. Jadi benda tu ikut uruf lah dah. Beberapa prinsip dan adab dakwah dalam surat Rasulullah SAW kepada Heraklu. Pada surat Rasulullah SAW kepada Heraklu itu, Raja Heraklu lah, Maharaja Rom tu, tergambar beberapa prinsip dan adab dakwah. Salah satu prinsip dan adab dakwah yang terpenting ialah surat yang dikirimkan tidak mengandungi sebarang unsur yang membuatkan penerima berasa terkilan. Jangan ada ayat yang menyetok terkilan lah. Jika diperhatikan dengan teliti, tiada langsung unsur seperti itu dalamnya. Ia sebaliknya mengandungi pernyataan hakikat dan realiti yang sebenarnya saja. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, apa yang mula-mula sekali tertulis dalamnya ialah daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklu, Maharaja Rom. Nabi SAW tidak mengguna untuk dirinya dengan gelaran azim, pembesar atau Maharaja. Tak. Gelaran itu sebaliknya telah digunakan untuk Heraklu dah. Nabi panggil azim kepada Heraklu dah. Untuk dirinya sendiri, Nabi SAW telah menggunakan perkataan hamba Allah dan Rasulnya saja dah. Tak wajib raja ke maharaja ke kata sebut hamba Allah dan Rasulnya saja untuk Nabi. Pada pandangan manusia biasa, biar bagaimana besar dan mulianya gelaran itu di sisi Allah, ia tidak lebih daripada pernyataan merendahkan diri seseorang terhadap orang lain semata-mata dah. Perkataan Rasulnya pula mengingatkan Heraklu kepada tugas sebenar beliau sebagai seorang utusan Allah. Nabi nak peringat gitulah. Bahawa Nabi ni utusan Allah. Setelah itu tertulislah salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Mungkin salam sejahtera kepada kamu kepada orang yang mengikuti petunjuk dah. Ucapan ini tidak seperti ucapan salam yang selalu diberikan kepada sesama Muslim. Bukan Assalamualaikum dah. Tersebut pun kamu dah. Kerana Heraklu bukanlah seorang Muslim, namun begitu ucapan salam sejahtera tetap diberikan kepadanya sebagai seorang ahli kitab yang juga mengikuti petunjuk dari Tuhan berupa kitab Taurat dan Injil. Baca risalah juga dah. Cuma dia tidak ayat direct kepada orang yang mengikuti petunjuk lah. Setelah itu tersebut adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya saya menyeru kamu kepada seruan Islam. Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Aslim taslamlah. Dan pasti Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali ganda. Tetapi jika anda berpaling, sesungguhnya dosa golongan Arisiyin akan ditanggung oleh anda.
kita bicara lah. Petani lah, gapo rakyat lah, gapo dah. Sesungguhnya saya menyeru kamu kepada seruan Islam merupakan dakwah. Nah, Islamlah kamu merupakan perintah daripada seorang utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Nescaya kamu akan selamat. Dan pasti Allah akan berikan padamu pahala 2 kali ganda. Merupakan galakan dan dorongan. Itu cara Nabi dakwah. Tidak sembunyi-sembunyi, direct to the point. Tetapi jika anda berpaling, merupakan ugutan dan ancaman pula. Dan sesungguhnya dosa golongan arisiyin, yakni rakyat lah, petani utama sekalian, akan ditanggung oleh anda. Pula merupakan akibat daripada berpaling daripada seruan yang disampaikan itu. Ia juga merupakan janji buruk daripada Allah kepada orang-orang yang berpaling daripada ajaran Islam yang dibawa oleh utusan Allah yang terakhir. Di dalamnya digunakan, tetapi jika anda berpaling, tidak digunakan jika anda kufur atau kafir dah. Berpaling dia guna kufur kafir. Sebab apa dah? Sebabnya ialah Heraklius itu seorang ahli kitab yang tahu tentang keburukan kekufuran. Perkataan jika anda kufur atau kafir mungkin menyinggung perasaannya. Kerana itu ia tidak digunakan. Jadi tengok keadaan lah. Walaupun betul, bukan betul pasal sodak. Kita ajak kafir ke dia marah lah dah. Walaupun kafir sungguh pun dah. Orang Hindu, Cina ke apa, Buddha dah. Kita sebut kafir marah dia. Padahal dia tu kafir sungguh dah. Untuk menjinak dan memesrakan Heraklius dengan ajaran Islam, ia disampaikan melalui surat tersebut. Firman Allah dalam surah Ali Imran itu dibawakan. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dengan kamu. Maksudnya adalah pada dasarnya ajaran yang kami bawa ini sama saja dengan ajaranmu daripada segi kita semua menerima konsep tauhid, iaitu tidak menyembah selain dari Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Dan sebahagian dari kita tidak mengambil sebahagian lain sebagai Tuhan-Tuhan lain selain dari Allah. Itulah ajaran tauhid yang asal yang disepakati oleh sekalian manusia menurut fitrahnya. Lihat Kasyful Bari jilid 1 muka 534 hingga 536. Seterusnya, adakah orang Kristian juga ahli tauhid? Betul kalau Kristian ahli tauhid. Sampai di sini timbul pula satu kemusykilan yang lain, iaitu bagaimana dikatakan dalam Quran, wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah selain dari Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, dan sebahagian dari kita tidak mengambil sebahagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Bukankah golongan Kristian percayai Tuhan itu terdiri dari 3 oknum? Oknum Bapa, Anak dan Ruhul Kudus. Bapa, Anak dan Ruhul Kudus. Trinity lah. Nabi Isa AS dipercayai mereka sebagai anak Tuhan. Ini berarti mereka telah melakukan kesyirikan terhadap ketuhanan. Kalau begitu, bagaimana boleh dikatakan mereka sama dengan kita orang Islam? Bagaimana Al-Quran mengatakan ajaran kita dan ajaran mereka sama, sedangkan kita mempercayai tauhid dan mereka pula musyrik, melakukan kesyirikan? Okay, jawapan pertama ulama jawablah. Jawapan pertama yang diberikan oleh para ulama untuk merungkai kemusykilan di atas ialah apa yang tersebut dalam Quran itu merujuk kepada ajaran yang asal orang-orang Kristian dan ahli kitab yang lain. Ajaran asal ni semuanya tauhid dah. Yahudi ke Nasrani ke apa, asal tauhid asal-asalnya. Semua kitab-kitab dari langit, yang kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil dan lain mengandungi ajaran tauhid dan menolak kesyirikan seperti Al-Quran juga pada asalnya dah. Kalau tengok Bible pun ada meh-meh tu ada untuk tidak mensyirikkanlah berhala ke apa tolak dah. Cuma kitab-kitab selain Al-Quran kemudiannya dipesongkan dan diselewengkan sebegitu rupa sehingga ajaran utama seperti tauhid itu pun tidak terlepas daripada kejahatan tangan-tangan manusia yang durjana. Melihat pada ajaran asalnya itulah dikatakan satu ajaran yang sama antara kami dengan kamu dah. Tapi gitulah Bible gapo ni, New Testament ke Old Testament ke, banyak dimasuki kata-kata lain dah. Banyak lah kepelewengan dan ada tambah-tambah. Surat Paul pun masuk dalam Bible lah. Bukanlah kata-kata Allah, kata-kata Paul, kata-kata Nabi Isa pun tidak masuk kata-kata Paul. Gitulah yang terjadi pada sama lagi. Okey. Lepas tu, bukti-bukti adanya saki-baki ajaran tauhid dan penolakan terhadap kesyirikan dalam kitab Bible. Adalah saki-baki, tidak semua dah. Ada capa bawah dah.
Tapi secara umumnya banyak juga dah ada saki-baki tentang tolak syirik dalam kitab Bible. Sebagai contohnya dapat dilihat pada petikan-petikan di bawah ini. Akulah Tuhan, Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ada tak kaki pula. Tak ada je. Tak ada je tak. Tak apalah. Nah, jadi hak Bible-nya. Akulah Tuhan, Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu dijadikan hamba. Jangan sembah Tuhan-Tuhan yang lain, sembahlah aku sahaja. Janganlah membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apa sahaja yang ada di langit, di bumi atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud kepadanya dan jangan juga memujanya, kerana aku Tuhanmu, Tuhan yang sangat cemburu. Orang-orang yang memusuhiku, aku hukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempatnya. Ulangan kelima, 6 hingga 9 lah. Yang kedua dah. Ayat kedua dah dalam Bible. Lihatlah, akulah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain aku. Aku memati dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tidak seorang pun dapat melawan. Ulangan 32. Yang ketiga, ayat ketiga 9 dah. Yang ketiga dah. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu. Ulangan ke-6. Ayat ke-4 dan 5 dah. Yang keempat. Ayat keempat ada. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Yesaya surah ke-44 ayat 6 dah. Sifir ke-44 ayat 6 dah. Yang kelima dah. Ayat kelima dah. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa bersamaku? Yesaya surah ke-4 ayat 24 dah. Yang keenam, engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau telah menjadikan langit dan segala langit dengan segala bala tenteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentera langit sujud menyembah kepadamu. Nehemia surah ke-9 ayat 6 dah. Seterusnya, seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab. Dia melihat bahawa Yesus telah menjawab soalan orang Saduki dengan baik. Oleh itu, dia bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama di antara semua perintah? Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahawa dia Esa dan bahawa tidak ada Tuhan yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Injil Markus surah ke-12 lah. Ayat 28 hingga 33. Seterusnya ayat ke-8 dah. Contoh ke-8 dah. Inilah hidup yang kekal itu, bahawa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, yang Tuhan yang sebenar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Injil John surah ke-17 ayat 3 lah. Sifir ke-17 ayat 3. Ke-9 dah. Ayat ke-9. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu bahawa berhala menggambarkan sesuatu yang tidak wujud. Kita juga tahu bahawa Tuhan hanyalah satu, tidak ada yang lainnya. Sekalipun banyak yang disebut dewa dan Tuhan, baik di langit maupun di bumi, tetapi bagi kita Tuhan hanyalah satu. Dia Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Tuhan hanya satu saja, iaitu Yesus Kristus. Tuhan pula di sini. Kerana dia segala sesuatu diciptakan dan kerana dia lah kita hidup. Jadi ada capur sikit ni. 1 Korintus 4 sifir 4 dah. 4 hingga 6 dah. Capur dah. Ada unsur-unsur tu capur dah. Yang ke-10 dah. Ingatlah hal yang berlaku dahulu kali akulah bahawa aku satu-satunya Tuhan, dan tiada siapa pun sama sepertiku. Yesaya sifir ke-14 ayat 9 dah. Jawapan kedua dah. Ini jawapan pertama kepada soalan kedua. Soalan ke apa? Dah, soalan orang Kristian. Jawapan pertama tadi. Dah.
Jadi cerita ni ajaran asal lah. Orang Kristian ada ahli kitab yang lain. Sebab itu Nabi panggil ahli Quran sebut, ya ahli kitab, marilah kepada satu ajaran yang sama. Soalnya sama-sama Islam. Jawapan kedua pula ialah walaupun orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dalam kenyataannya bukan ahli tauhid. Dan masuk syirik. Unsur-unsur syirik. Wahdatul wujud. Dah. Nabi Isa ke apa tak ada unsur Nur Muhammad lah. Kita ni hakikat Muhammadiyah dah. Ajaran sesat tu yang ditentang hebat oleh Ustaz Nudruh ni. Sekarang ni kita pula Kristian pula ada hakikat Isawiyah dah. Hakikat Isawiyah. Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah ni Isawiyah ni. Hakikat Isawiyah dalam ajaran Kristian. Dan sekali yang menuhankan Isa kerana telajak mengagungkan Nabi Isa. Itu juga kalau kita mengaku Islam ni mengagungkan Nabi Muhammad, dia jadi hakikat Nur Muhammad dan ataupun hakikat Muhammadiyah, dan sekali akan menuhankan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah berlaku pada Yahudi dan berlaku juga. Okey, lepas tu okey, 10. Yang ayat ke-10, ingatlah hal yang berlaku dahulu kala. Jawapan kedua dah habis dah. Jawapan kedua ialah walaupun orang Yahudi dan Nasrani itu dalam kenyataannya bukan ahli tauhid, tetapi mereka dikatakan juga ahli tauhid. Paling tidak pun kerana dakwaan mereka sahaja pun, sekarang dakwah ialah orang tersebut mendakwa mereka ahli tauhid, bukan sekadar orang Yahudi dan Nasrani sahaja. Orang-orang Hindu yang punya 33 juta Tuhan dan dewa-dewa pun tetap mendakwa mereka ahli tauhid. Kalau nak kira lah dia. Kata mereka Tuhan yang paling besar dan paling agung satu sahaja juga. Itu ada perbincangan. Orang buat perbandingan agama ni ada bincang. Asal-asal nama agama Hindu ni adalah agama tauhid asal-asalnya dah. Tak tahulah betul ke tak, terkaji adalah tepat tak tepat, tapi nak jawabnya mungkin asal-asalnya gitu juga, dan lepas tu masuk unsur-unsur wahdatul falsafah dan sekali merosakkan agama Hindu, agama Islam dulu. Jadi agama Hindu yang menuhankan banyak berjuta-juta dewa, 33 juta Tuhan, dewa-dewa, 33 juta dewa, Tuhan dan dewa-dewa. Cuma Tuhan itu telah memberi kuasa kepada Tuhan-Tuhan kecil untuk menguruskan perkara-perkara kecil dah. Dia bagi Tuhan bagi tugas kepada Tuhan kecil dah. Sebagaimana ajaran sufi lah dah. Wali kutub, abda ke apa tu. Dia ada tasarruf alam dah, kaun, tasarruf kaun ni. Jadi menguruskan alam ni ada juga sebahagian daripada tok-tok wali dah. Jadi unsur tu unsur falsafah India yang merosakkan agama Hindu, dan falsafah kita ni, falsafah Yunani Platonisme yang juga berasal dari Hindu juga asal-asal dia, sekali yang merosakkan agama Islam dengan ajaran Nur Muhammad dan Wahdatul Wujud. Dan juga lepas tu pengagungan terhadap wali-wali kutub dah, yang sebenarnya berunsur daripada Syiah Ismailiyah. Dia telah bercampur dengan falsafah Hindu dan Yunani dah. Kami tidak mengatakan Tuhan-Tuhan kecil itu berkongsi dengan Tuhan yang paling besar dan paling agung, Hindu kata dah, dalam penciptaan langit dan bumi dan perkara-perkara besar yang lain. Kami juga tidak mengatakan Tuhan-Tuhan kecil itu dapat menghalang mana-mana keputusan Allah. Tuhan kecil dewa-dewa ni dah, Krishna ke apa tu, Tuhan kecil lah kau. Kerana itu kami juga percaya akan keesaan Allah juga, mengikut Hindu ni. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ayat ke-24 surah Al-Imran itu hanyalah berdasarkan dakwaan mereka semata-mata. Maksudnya ialah janganlah kamu hanya pandai mendakwa sahaja. Maksudnya ialah jangan kamu hanya pandai mendakwa sahaja, biarlah kamu pandai juga berakidah dan beramal sesuai dengan ajaran tauhid, di mana kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada sifat-sifat yang khusus dengan Allah. Kamu tidak memberi kuasa menghalal dan mengharamkan kepada siapa pun. Dan kamu juga tidak mempercayai roh-roh dan malaikat-malaikat dan lain mempunyai kuasa mutlak dalam perkara-perkara yang diserahkan mereka menguruskannya. Jadi, jangan pandai dakwah lah. Kalau kita dakwah Hindu pun ada ajaran mengaku ajaran tauhid ni. Jangan ada benda-benda lain dia angkat sama taraf dengan Tuhan. Ataupun ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan ni diambil oleh dewa-dewa, tok-tok wali dia, janganlah. Dan tidak boleh menghalal dan mengharamkan sesuka hati yang tidak Allah halalkan dan haramkan. Jadi malaikat, roh-roh dan malaikat-malaikat sekalipun tidak ada kuasa mutlak. Malaikat Jibril ke,
Israfil ke Mikail ke Israel ke gapo dah. Jadi semua malaikat-malaikat pun dia tidak ada kuasa mutlak. Dia hanya ikut program yang Allah tetapkan. Jadi mereka tidak ada leluasa. Kita minta dengan dia boleh waktu saya berlainan dengan arah tu, tak boleh lah. Punya kuasa mutlak dalam perkara-perkara diserahkan mereka menguruskannya. Antara bukti ayat ke-64 surah Al-Imran merupakan Al-Quran ketika ia diutuskan pada Heraklius. Jadi ayat ke-64 ni ayat Quran dah, bukanlah masa tu bukan Quran, tidak. Dia kata ayat Quran dah. Ketika ia diutuskan pada Heraklius. Ayat ke-64 surah Al-Imran tersebut disudahi dan ditutupi dengan firman-Nya fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Bermaksud kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Mengambil kira surah yang diutus kepada Heraklius itu perkataan tawallau sepatutnya ditukarkan oleh Rasulullah SAW dengan tawallaitum. Kerana ia ditujukan kepada mereka. Kalau kita ikut kaedah bahasa Arab biasa. Dah. Sepatutnya ditukar pada tawallaitum kalau bukan ayat Quran dah. Kerana ditujukan kepada mereka dah. Tapi kerana mengikut apa yang tersebut dalam Quran dah, baginda tetap menggunakannya dengan sirah jamak muzakkar ghaib. Jamak muzakkar ghaib. Tawallau tu dia dah. Tidaklah kamu dah. Baginda tetap menggunakannya dengan sirah jamak muzakkar ghaib lah. Jadi jamak untuk orang yang tiada, mereka lah. Hal ini membenarkan pendapat para ulama yang mengatakan firman Allah itu memanglah merupakan ayat Quran ketika itu diutuskan oleh Rasulullah SAW kepada Heraklius. Jadi ayat Quran dah masa tu dah. Lihat juga Kashful Bari jilid 1 mushaf 535 hingga 536 dah. Dia panjang perbahasan tentang jawapan itulah. Yang adab surat menyurat, adab dakwah, lepas tu ahli tauhid ke tidak dah. Gitulah. Okey, seterusnya kita bincang 111 panjang. Dah. Abu Sufyan berkata pula sambungan hadis ke-7 tu. Abu Sufyan berkata setelah Heraklius selesai bersoal jawab dengan kami dan selesai juga membaca surat tersebut, dia rendahlah majlis itu dan suara-suara orang ramai pun pula membumbung tinggi dia. Nota kaki 112 ni. Lepas nak macam lah Heraklius ni macam nak masuk Islam, jadi pakat mengamuk belaka dah. Dah baca ayat Quran. Surat tu jadi orang Kristian tu jadi pakat huru-hara lah. Jadi nota kaki ni kehebatan Ibn Heraklius melalui soalan jawab di antara beliau dan Abu Sufyan, pengetahuan Heraklius lah, Maharaja Heraklius tentang ilmu agama dan maklumat tentang kenabian amat terserahlah. Hadis ketujuh ini menggambarkan ketinggian ilmu beliau setanding dengan ketua padri yang berada di Rom pada ketika itu. Setiap jawapan Abu Sufyan kepada soalan yang beliau ajukan dibalas pula dengan komentar yang bernas oleh beliau. Namun susunan soal jawab di antara Heraklius dan Abu Sufyan dalam hadis ini agak tidak teratur jika dibandingkan dengan susunannya dalam hadis yang sama yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad nantinya, di mana susunan jawapan adalah mengikut tertib soalan. Itu teratur. Ni tak teratur ni. Dah habis itu dah. Lepas tu habis cerita tu sambungan hadis pula dah. Kami dikeluarkan, Abu Sufyan dikeluarkan dan rombongan dia lah. Ketika itu saya berkata kepada sahabat-sahabat saya, oh hebat betul kerja Ibnu Abi Kabsyah ni. Dah. Siapa Abu Kabsyah? Ibnu Abi Kabsyah, anak Abi Kabsyah yang dimasukkan oleh Abu Sufyan adalah Nabi SAW sendiri dah. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab apabila hendak menyatakan perasaan tidak senang hatinya terhadap seseorang atau ia hendak mengaibkannya, maka orang berkenaan akan dikaitkan dengan nenek moyangnya yang tidak dikenalinya. Ibnu Abi Kabsyah. Yang tidak dikenali supaya tidak nyata kebesaran dan kemuliaannya. Siapa sebenarnya Abu Kabsyah itu? Terdapat beberapa pandangan ulama mengenainya. Di bawah ini dikemukakan pandangan-pandangan mereka itu. Pertama, ahli kaji keturunan Al-Ansab. Abu Hasan Jurjani berpendapat Abu Kabsyah ialah Datuk Wahab. Ialah ayahanda bagi Aminah ibunda Nabi SAW. Bukan dari jarul bapa lah. Bukan daripada Abdul Muttalib ke apa, tidak. Daripada jalur Tuk Alik Tin Alik Mok lah. Ayah kepada Mok dia Aminah kan. Yang kedua, Abu Kabsyah ialah datuk sebelah ibu bagi datuk Nabi SAW Abdul Muttalib. Pula dah.
Datuk sebelah ibu pula. Tadi datuk sebelah mak dah. Yang ketiga, Abul Fatah Al-Azni dan Ibnu Makula berpendapat Abu Kabsyah ialah kunyah, nama panggilan bagi bapa susuan Nabi SAW. Nama sebenarnya ialah Al-Harith bin Abdul Uzza. Ni pula bapa sesuai pula dah. Yang keempat, Ibnu Qutaibah Al-Khattabi dan Ad-Darqutni berpendapat Abu Kabsyah adalah nama panggilan bagi seseorang lelaki yang tidak mahu menyembah berhala-berhala, seperti orang-orang Quraisy. Jadi gelar kepada orang lelaki tidak mahu sembah berhala dah. Sebaliknya yang memilih untuk menyembah bintang Syi'ra. Oleh kerana Nabi SAW juga tidak mahu menyembah berhala-berhala, maka orang-orang kafir Quraisy menyerupakannya dengan Abu Kabsyah. Padahal bagi dia tidak menyembah pun bintang Syi'ra seperti Abu Kabsyah. Az-Zubair bin Bakar juga sependapat dengan mereka. Beliau bahkan menyebutkan nama sebenar Abu Kabsyah. Nama sebenar Abu Kabsyah menurutnya ialah Wajas bin Amir bin Ghalib. Ini sembah bintai saja, tak sembah berhala lah. Yang kelima, pendapat kelima, Abu Kabsyah ialah kunyah, nama gelaran bagi Wahab, iaitu datuk baginda sebelah ibunya. Lebih kurang yang ketiga dah. Yang kedua. Lepas tu, tapi tu mak dia ni mak nyusu dia, bukan mak Nabi sungguh dah. Tu sebelah mak dah. Sebelah ataupun gitulah mungkin. Okey, itu dia Abu Kabsyah ialah datuk sebelah ibu dan sebelah bapa bagi Halimah, ibu susuan Nabi SAW. Jadi mak sesuai dia, bukan mak sebenar dia. Biar siapa pun sebenarnya Abu Kabsyah itu, masuk Abu Sufyan menyebut Rasulullah SAW. Demikian tidak lain hanyalah untuk menyatakan tidak senang hatinya dengan kepopularan Nabi Rasulullah SAW yang semakin meningkat. Sehingga Maharaja Rom yang besar, kerajaan besar tu pun sudah mulai terancam kedudukannya. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 40, Umdatul Qari jilid 1 muka 80, Kashful Bari jilid 1 muka 537 hingga 538, Nasrul Bari jilid 1 muka 166 hingga 167. Habis juga tu dah. Jadi kami sehingga raja-raja anak-anak orang berkulit kuning pun takut padanya. Sekat tu lah kita bincang lepas ni. Orang kulit kuning pula. Sebab apa je panggil kulit kuning kepada orang putih, orang Maharaja Rom dah. Ada sebab lah orang Arab bagi orang kulit kuning kepada orang putih ni, orang Maharaja Rom dah. Orang putih lah, orang putih dah, orang putih. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakumdika, subhanakumdika, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.